Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Okey, seperti kita tahu, kita dah banyak pemanggil-pemanggil yang call. Kita dengar Syuk. Kali ni aku pun tak tahu siapa. Kau pun tahu siapa yang kau call ni? Tak tahu juga. Tapi sebelum tu jangan lupalah like, share dan subscribe. Betul. Dan mana yang dah subscribe, thank you so much. And lagi satu aku nak buat disclaimer. Aku tak tahu video ni kita dah ada doa belum. Aku tahu dulu. Aku tanya mana doa penat lah. Kan macam ni kita orang cuba untuk cari doa baru. Yes. Sebab doa lama tu mesti dah lekat kepala masing-masing betul. Betul. So kita nak korang amalkan yang baru. Berapa kita tengah cek yang sesuai. And sekarang ni kita bila nak pilih audio, even doa pun orang kena tahu ada copyright tau. Betul. Kita orang pilih doa ni ada copyright kan. So kita tak nak kena copyright strike tu, nanti tak dapat monetize. Kan. Betul. Okey, tak nak cerita banyak guys. Kita nak tahu siapa caller kita hari ni dan dari mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh kenalkan sikit nama dan dari mana? Okey, nama saya boleh panggil Syami. Syami. Syami saya daripada Melaka, Merlimau Melaka. Orang kita. Orang kita lah, bau betul. Okey, kita nak tahu lah cerita pada Syami macam mana. Sebab sebelum ni kan, masa saya casting, dia cakap cerita dia ni best. Hardcore. Serius lah? Kita Serius nak lah? dengar cerita dia. Okey. Okey Syami, boleh start dengar cerita yang pertama. Okey, Assalamualaikum, hai semua. Okey, pengalaman saya ni terjadi sewaktu saya sekolah lah, tahun 2006 macam tu. Dah lama lah, maknanya saya masa berada di tingkatan 4. Okey, kisah dia ni saya ceritakan intro dia dulu. Waktu saya bersekolah di sekolah dalam sekolah Melaka, dalam Melaka Tengah, dan itu sekolah saya dekat Anjung Batu. Saya bersekolah agama. Bersekolah agama lah, sekolah agama lelaki. Okey, saya sekolah dekat Anjung Batu. Okey, jadi sejarah sekolah saya ni adalah sekolah swasta. Jadi sebelum Kerajaan Negeri Melaka ambil hak milik sepenuhnya Kerajaan Negeri Melaka, jadi sekolah saya ni akan dipindahkan daripada Anjung Batu dan akan dipindahkan ke Jasin. Okey, akan dipindahkan ke Jasin Melaka lah. Jadi sewaktu saya, tak silap saya tingkatan 3, saya masuk tingkatan 4, kami dipindahkan, sekolah kami dipindahkan di sekitar Jasin. Jadi untuk penentapan ataupun penginapan pelajar, untuk memuatkan pelajar, dia tak cukup untuk menampung semualah pelajar, penginapan untuk pelajar. Jadi pihak sekolah ni dia terpaksa pisahkan asrama di luar. Okey, jadi maknanya untuk asrama di dalam hanya dibenarkan tingkatan 1 dan tingkatan 5 saja. Untuk di luar tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4. Okay, jadi asrama di luar ni dia maknanya kita orang ni paling senior lah, tingkatan 4. Jadi kisah di sebalik yang saya ingin kongsikan ni adalah gangguan di mana, kalau semua nak tahu, gangguan ni antara hantu yang top juga dalam Malaysia. Gangguan yang top juga dalam Malaysia. Ni saya berkaitan dengan hantu pocong. Ini jauh. Dipetik. Kita petik. Okey, hantu pocong. Okey, cerita dia ni, kisah dia ni terjadi pada saya. Okey, saya ceritakan di asrama luar ni. Okey, di asrama luar ni sekolah telah menyewa 20 biji buah rumah. 20 biji buah rumah untuk
untuk pelajar-pelajar tinggal lah. Maknanya sederet tu ada 10 biji buah rumah dan depan belakang 10, depan pun 10. Okay, jadi sederet. Jadi rumah dia ni berbukit. Jadi rumah saya 3 terakhir. Rumah dia bukit 3 terakhir. Jadi rumah ni pun dah dipagarkan oleh pihak sekolah. Okey, jadi cerita dia satu rumah untuk pelajar senior, satu rumah dibenarkan untuk duduk 6 orang. Maknanya ada 3 bilik. Seorang ada 3 bilik. Saya duduk di bilik akhir, di bilik belakang sekali, berdekatan dengan tandas. Okey, bilik tengah dan bilik pertama. Alright. Okey, cerita pengalaman saya yang terjadi pada saya sendiri. Okey, kat sekolah ni dia dah bukakan pintu bilik. Dia maknanya proses kalau maknanya pagi tu untuk ustaz kejut subuh kan. Jadi pintu semua lopong lah. Pintu tak ada lah. Pintu bilik tak ada. Pintu bilik tak ada. Senang proses untuk ustaz kejut subuh. Ustaz kejut bangun subuh lah. Okey, jadi satu malam saya tidur. Lebih kurang dalam jam pukul 10 malam macam itulah saya dah tidur. 10 malam lebih lah macam tu saya dah tidur. Okey. Satu malam saya dah tertidur. And then satu malam dalam satu malam tu sebelum saya tidur, riuh lah dekat belakang ni kan, dengan pelajar-pelajar, bunyi bising lah kan. Kita pun tak sedar bila kita tidur. Maknanya kita tidur ni kita dengar lah suara-suara pelajar-pelajar ni kan, dekat belakang, dekat depan, riuh. Dan bila kita tertidur, saya dikejutkan dengan satu hentakan dekat katil saya. Tang, bunyi macam tu kan. Hentak. Jadi saya tersentak, saya terjaga. Saya terjaga dengan satu hentakan katil saya tu lah. Okey, bila dah terjaga tu, saya tersentak dalam tidur saya tu. Saya tidur menghadap sebelah dinding. Saya mengiring ke arah dinding lah. Jadi bila terhentak tu, kita ni automatik terperanjat kan. Kita automatik terperanjat. Apa benda pula ni kan. Kita terperanjat. Jadi dia goncangkan kaki saya. Saya ingat dalam goncang, saya ingat macam kawan-kawan ke yang nak goncangkan kan, kawan-kawan ke yang nak kenakan kita. Jadi dalam saya nak balikkan badan saya tu, nak tengok siapa yang buat ni, tiba-tiba dia rasa lain tu. Dia rasa tiba-tiba bulu roma beremang kan. Lepas tu dia rasa tiba-tiba ada rasa perasaan takut. Ini macam bukan orang ni kan. Ini saya nak pusing pun rasa seram pula. Tapi saya biarkan je lah. Saya diam. Tapi dia still goncangkan lah. Dia still goncang kaki kuat. Lepas tu makin lama makin kuat. Jaga tak boleh jadi ni kan. Dalam keadaan gelap, nak pusing pun takut kan. Tapi dalam saya rasa agak lama juga dia goncangkan kaki saya tu. Selepas tu saya diamkan je. Saya keluarkan, saya bacalah ayat dalam hati ni kan. Apa yang kita belajar, apa yang kita tahu, kita pun baca. Tapi kita dalam keadaan macam tu, kita tak dapat nak fikir. Ayat-ayat apa yang terlintas pada fikiran kita ni, kita baca je. Kan? Tapi dia still goncang. Makin lama makin kuat. Kan? Saya tidur katil bahagian bawah. Jadi dia goncang. Selepas tu lampu bilik tu dibuka. Dia main lampu, dia buka lampu tu celik je, lampu tu terbuka je. Lepas tu dia tutup. Jadi semasa lampu tu dibuka, barulah saya nampak bayang-bayang dekat dinding. Jadi barulah saya tahu itu adalah pocong. Nampak bayang-bayang dia? Nampak bayang-bayang dia. Dia buka lampu, dia buka je lampu tu terbuka je, dia tutup. So masa tu badan masa tu dah memang menghala ke dia ataupun kat dinding? Menghala dinding.
Oh, tapi ada reflect bayang kat Ada dinding. reflect bayang tu. Oh. Jadi kita boleh nampak. Memang real kita boleh nampak bayang tu memang bentuk bungkus lah. Okey. Memang bentuk bungkus. Jadi wah, bila dah ternampak bayang tu, kita dah tahu siapa dia. Kan? Lagi-lagi kita tak berani nak pusingkan badan. Selepas tu saya ada dengar satu suara yang menyergah ke arah telinga saya. Yang dia berbunyi macam macam tu lah. Macam orang segar. Siku ke ni? Lepas tu, yelah, kita dalam keadaan takut ni, kita dah tahu siapa yang di sebalik yang goyangkan katil kita. Lepas tu, dia still goyangkan lagi, lama lagi goyangkan lagi. Sebelah kepala saya ni, dia tangga untuk naik ke atas katil kedua lah. Katil belah atas. Double decker. Jadi saya double decker. Jadi saya dengar dia naik. Saya dengar dia macam kita dengar tu macam orang panjat tangga untuk naik tidur ke atas katil kan. Kemudian saya dengar kita dengar satu hentakan badan yang baring dekat atas katil kawan saya. Dia seolah-olah dia baring atas katil kawan saya lah. Dia tidur, dia baring macam tu. Saya dengar macam tu je lah. Selepas tu katil saya goyang-goyang lagi macam tu. And then sampailah ke pagi, saya pun tak ingat, saya pun tak sedar dalam time tu bila masa saya tertidur. And then bila waktu pagi saya terjaga, bila kita bangun untuk mandi apa semua, saya pun tanyalah, saya bertanya dengan kawan saya ada apa-apa jadi ke malam tadi kan. Saya tak cerita direct dengan dia, saya bagi hint dia. Takut saya nak dia yang buka cerita dulu. Tapi yang peliknya, dia cakap dia tak rasa apa-apa pun. Dia tak rasa apa-apa. Malam tu dia tidur sangat lena. Dia kata dia tidur okey. Tapi rupa-rupanya malam tu terjadi saya cakap rumah saya ada 3 bilik tadi. Rupanya 3 bilik tu ada ceritanya sendiri. Maknanya malam tu bukan saya seorang je yang kena ganggu, tapi bilik kawan saya pun diganggu. Bilik kawan saya pun diganggu, tapi dengan gangguan yang berbeza lah. Okey, macam mana? Okey. Ni hari pertama saya cerita ni hari pertama yang saya kena lah. Kami kena 2 hari berturut-turut. Okey, malam pertama tu saya diganggu. Okey, bilik yang nombor 2 pula, kawan saya ni diganggu. Okey, satu malam tu dia tidur katil double decker juga. Dia tidur katil belah bawah. Okey, katil bawah sama macam saya lah. Kan dia tidur katil belah bawah, and then malam dia tersedar dengan satu bunyi surat khabar. Surat khabar ni kalau angin tiup kan, dia terselak kan, dia macam terbuka kan. Dia terbuka, tapi dia terjaga time tu. Dia tengok surat khabar tu macam seolah-olah diangkat ke atas. Maksudnya tak ada orang pegang lah surat khabar tu? Tak ada orang pegang, tapi surat khabar tu seolah-olah diangkat. Lepas tu dia jatuh. Lepas tu diangkat lagi, lepas tu dia jatuh kan. Berulang-ulang kali. Lepas tu dia tengok, dia pelik lah kan, kenapa surat khabar ni tak terselak tapi diangkat. Agak beberapa minit juga surat khabar macam tu. Selepas tu dia terpandang sebelah luar. Dia pandang kat ruang tamu tu. Dia nampak pocong betul-betul berdiri dekat depan pintu. Maksudnya masa surat khabar tu dah jatuh baru dia nampak lah benda tu? Ya, betul. Maknanya dia fokus pada surat khabar tu terbang. Tiba-tiba dia nampak pocong betul-betul dekat depan pintu, dan pocong tu mengilai. Macam dia ketawa lah. Kan? Dia ketawa dia pun agak seram juga kan. Bila dia cerita dengan kami serumah ni, ada 6 orang ni dia cerita, kita seram lah kan. Rupanya ada kisah-kisah yang terjadi pada kawan-kawan saya juga. Jadi dia cerita tu, pocong tu ketawa seolah-olah dia ketawa macam atuk tua kan, yang ketawa dalam keadaan macam mana saya nak cakap,
Macam paduan tu. Macam dia memeli tu, macam macam tu dah ketawa. Okay. Kan, dia ketawa macam tu. Orang tu ketawa. Dia ketawa sambil memandang kawan saya lah. Kawan saya kata muka dia gelap, hitam kan. Lepas tu kain dia ni ada lumpur macam tu lah, ada lumpur-lumpur kotor lah kain yang balut badan dia ni, kain kapan ni. So, lepas tu dia pusingkan badan dia pusingkan kepala dia, badan dia menghadap ke dinding. Dia menghadap ke dinding. Itu kisah bilik nombor 2 lah untuk malam pertama. Okey, yang kawan saya seorang lagi kena untuk kawan saya kena untuk bilik pertama. Okey, kawan saya ni dia suka melukis gambar hantu. Dia suka lukis gambar hantu. Lepas tu dia colourkan lagi, ada darah-darah kan. Bodoh lah muka hantu tu. Memang mengerikan lah gambar tu. Dia suka lukis gambar-gambar hantu. Okay. Jadi malam tu dia tidur, gambar tu disimpan dalam loker besi. Okay, gambar tu disimpan dalam loker besi. Jadi malam tu dia tidur, dia tersedar, dia kata dia tak ingat pukul berapa dia sedar. Dia tak tahu pun jam pukul berapa dia sedar. Dan dia lihat gambar tu ada di sebelah katil. Ada di sebelah bantal. Bukan. Okay. Gambar tu dalam loker, tapi dia tersedar gambar tu ada di sebelah bantal dia. Jadi dia terperanjat lah kan. Dengan gambar tu dia terperanjat. Kenapa gambar ni boleh ada dekat sini dan disimpan dalam loker? Jadi dia angkat, dia buang ke bawah gambar tu. Lepas tu dia terlelap, dia tertidur. Dan dia tersedar lagi sekali, gambar tu ada balik atas katil dia. Okay, gambar tu ada 2 kali lah. Maknanya dia tersedar 2 kali, gambar tu dia buang. Dia tersedar, gambar tu still ada atas katil. Okay, dia katil dia pula dia tidur sebelah atas. Okay, yang bilik pertama ni, kawan saya ni dia tidur katil sebelah atas. Jadi dia ni siapa-siapa. Lepas tu dia terfikir lah, ni siapa yang nak kacau dia ni, kawan-kawan ke. Tapi loker tu dia dah siap kunci. Memang kunci siap mangga lagi. Kan, tapi lepas tu dia ambil, dia renyukkan gambar tu. Lepas tu dia baling keluar pintu tu. Dia baling keluar, pocong betul-betul berdiri kat atas. Kena pocong tak? Pocong tu betul-betul berdiri kat depan pintu tu. Melompat ke arah dia. Alamak. Ya, aku lompat-lompat tak boleh. Lepas tu? Jadi dia terperanjat sama juga cara dia mengiringkan badan dia dekat sebelah dinding. Lepas tu dia segar kawan saya. Dia segar. Yang ni aku rumah. Macam tu lah. Dia segar. Jadi itulah kisah malam pertama kita orang, apa yang terjadi pada rakan sebilik saya ni. Tapi yang peliknya, hanya satu malam tu hanya 3 orang. Maknanya satu bilik tu hanya seorang saja yang kena. Wakil lah. Wakil untuk malam pertama, untuk hari pertama. Yang peliknya lagi, hari kedua itu, hari kedua kejadian, macam bilik hujung, bilik saya, bilik belakang saya kena masa hari pertama. Tapi untuk malam kedua tu saya tak kena. Kawan saya yang tak kena tu kena. Kena ganggu pula. Tapi gangguan untuk malam kedua ni sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat seram. Bagi saya sangat-sangat seram lah. Kan, antara kisah-kisah seram yang saya ada, ini salah satu kisah yang bagi saya antara yang seram. Okey, saya sambung untuk malam kedua. Apa yang terjadi pada rakan sebilik saya. Okey, malam kedua kita orang tidur agak lewat. Tapi kita orang dah kongsikan satu bilik. Maknanya satu rumah ni semua dah tahu dah kisah yang terjadi pada saya, pada rakan saya kan. Jadi malam tu dia orang kata okeylah kita standby lah, mana tahu malam ni ada kena kacau lagi, kena ganggu lagi ke kan. Tapi betul malam kedua tu pun kena ganggu lagi, teruk. Okay. Rakan sebilik saya ni kita orang tidur agak lewat, dalam pukul 12 lebih macam tu. Okay, jadi saya pun tidur lah. Saya tidur, alhamdulillah malam kedua saya tidur dengan lena. Saya tak ada gangguan apa-apa. Walaupun saya rasa ada takut lagi kan, sebab semalam baru terjadi.
kan. Kita rasa takut untuk malam kedua ni kita kena kan. Tapi alhamdulillah saya tidur dengan lena. Tapi sebaliknya kawan saya tidur. Sebaliknya apa yang diganggu dengan kawan saya ni, malam tu dia tidur. Jadi dia tersedar. Dia pun tak tahu, tak sedar pukul berapa, jam berapa dia terbangun. Dia terjagalah. Dia terjaga sebab dia cakap kipas dinding, maknanya elektrik ataupun satu rumah tu dah blackout. Tak ada current. Tak ada current. Jadi dia panas lah. Dia kata dia panas lah. Yang peliknya saya tak rasa apa pun malam tu. Saya rasa sejuk je malam tu. Tapi sebaliknya dia kata panas. Malam tu panas. Memang lampu kipas memang tak jalan lah. Tapi dia teruskan tidur juga. Dia kata dia malas nak bangun untuk betulkan ke. Tapi dia teruskan tidur juga. Sebab tu dia tidur tu, dia tiba-tiba ada rasa satu daripada kepala dia sampai ke leher dia ada angin tiup. Okey, jadi dia dah rasa ada angin tiup, tapi yang peliknya dia kata bau dia sangat-sangat busuk. Okey, bila dia toleh je sebelah katil tu, bila dia toleh je, pocong sedang tiup dia punya leher. Dia punya kepala. Kepala. Pula dia main tiup-tiup. Ada. Boleh bayang, boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan dia punya angin dengan bau-bau sekali sampai. Kan. Depan muka dia lah, lepas tu dia pusing. Depan muka dia. Depan muka dia. Kepala. Bila dia toleh tu depan muka dia betul-betul pocong. Alamak. Tu dah tiup dia punya leher. Dengan ke satu kepala dia lah tiup. Dengan muka dia menyingai kan. Dengan senyuman dia tu. Pocong tu senyum. Dia kata senyum sampai telinga, menyingai sambil tiup. Oh, kena murah. Mata tu besar. Uish. Saya cakap uish. Dia dalam keadaan macam tu dia tergamam lah. Dia tergamam, terkaku. Dia terus tolehkan badan dia kepala ke arah sana, tapi benda tu setiap lah. Makin lama makin laju. Dalam dia tiup tu dia ketawa tau. Dia macam tu. Dalam dia tiup tu dia ketawa. Sampailah ke pagi dia kata dia tak sedar sampai pukul berapa benda tu still macam tu. Kan? Benda tu still macam tu sampai dia tak sedar pukul berapa. Tiba-tiba je dia kata dia bangun dah pagi dah. Itu bilik yang rakan sebilik saya kena lah. Okey, untuk bilik yang kedua pula, kawan saya ni dia tidur katil atas, tingkat atas lah. Katil tingkat 2. Okey, jadi masa dia sedang di tengah tidur tu, dia ada dengar satu bunyi dentum dekat loker tau. Macam ada orang buka loker, orang tutup. Tang! Tang! Selang berapa saat tu lagi tang. Selang berapa saat tu dengar lagi tang kan dekat loker. Jadi dia pun jengah lah apa benda bunyi dekat loker dia ni. Okey, kawan saya ni dia rabun. Jadi dia buka step mata dia dekat sebelah bantal dia lah kan. Okey, jadi dia jengah tanpa dia pakai step dulu. Dia nampak benda bergolek bawah katil. Lepas tu bergolek langgar loker. Pula banyak kali lah. Lepas tu dia golek balik masuk bawah katil. Dia golek balik langgar loker banyak kali. Dia rasa macam tu. Jadi kawan saya ni rabun, dia nampak macam seolah-olah macam bantal panjang dia kata. Kan? Lepas tu dia ambil step mata tu dia pakai, benda tu dah bergolek ke loker. Lepas tu dia pakai step mata dia tu, benda tu betul-betul golek. Terus stop dekat depan katil dia tu, terus pandang mata dia tu. Aku dia okey dia guling. Dia bila dia pandang sok dia berhenti. Auto jump scare sial. Aduh, jangan banyak sound jump scare sangat video ni. Risau saya tengok. Ya, aku tak boleh bayang lah. Ni seram. Okey, tak kejadian ni sebelum yang tadi dia tiup tu kan hari lain ni. Hari yang sama. Hari yang kedua. Maknanya hari yang kedua ni, saya nak cerita sikit. Hari yang kedua ni, yang mana yang dah kena hari pertama tu semua dah kena.
Macam saya kena hari pertama tu saya tak kena dah untuk hari kedua. Tapi hari kedua ni kawan saya kena, rakan sebilik saya kena. Yang bilik kedua tu yang tak kena malam semalam kena malam ni. Macam tu. Okey bang. Tapi lagi ekstrim lah, lagi maknanya dia betul-betul dia wujud betul-betul dia kacau. Kau dia kacau. Ada hikmah kau kena kacau yang pertama. Tak kena berdua. Betul. Okey, bilik yang kedua ni memang macam tu lah, dia automatik. Pocong tu boleh langgar lokal. Lepas tu nak golek ke bawah katil balik. Kawan saya pakai je step, mata dia jelas. Terus pocong tu stop, direct pandang dia. Sambil ketawa yang macam rakan sebilik saya kena lah kan. Pandang ketawa yang sama macam macam tu lah ketawa dia. Ketawa dia mengingai. Okey, lepas tu lepas dia nampak tu dia toleh ke belakang, dia toleh ke dinding, menggigil dalam keadaan menggigil lah kan. Sebab first time jumpa tu dalam keadaan menggigil. Okey, itu kisah dia. Tapi dia still dengar berulang kali benda tu bergolek langgar lokal. Tapi dia dah tak berani nak jengah lagi lah. Sebab dia dah tahu apa benda tu kan. Dia tak berani nak jengah. Tapi still benda tu langgar lokal. Lepas tu ketawa, langgar lokal ketawa. Dia still dengar. Tak pening ke dia tu? Aku hari dah betul lah. Okey, untuk bilik yang pertama ni kena yang paling hardcore, yang paling ekstrim lah. Bagi saya yang paling seram lah. Bagi saya alhamdulillah saya kena hari yang pertama. Saya tak kena hari yang kedua. Kau yang terpilih lah, yang terawal lah sebenarnya tu. Yang terawal lah. Dia bagi mukadimah je dulu hari pertama tu. Okey, jadi hari yang bilik yang pertama ni kena lagi ekstrim. Okey, kawan saya ni dia tidur belah bawah lah, katil bawah. Jadi satu malam tu dia terjaga, ada orang ketuk tingkap. Katil dia betul-betul sebelah tingkap. Ketuk tingkap sambil panggil dia lah. Panggil nama dia. Nama dia saya sebut, nama dia Kimi. Ini Kimi dengan suara garau. Dengan suara kasau, dengan suara garau, suara besar kan. Kimi, buka tingkap, buka pintu. Dia minta buka pintu bilik. Dan dia minta untuk buka pintu rumah. Jadi kawan saya terjaga dalam keadaan mamai. Dan dalam keadaan mamai, dia terjaga. Dia secara spontan dia jemput masuk. Dia kata dia ingat kawan-kawan kan, dia fikir kawan-kawan. Jadi dia secara spontan dia jemput. Dia tak tahu pun siapa tu. Dia tak tahu siapa yang panggil tu. Dia pun auto dia jemput. Dia kata masuklah. Dia kata masuklah pintu depan, tak kunci. Dia kata macam tu. Okey, lepas dia jemput tu? Okey, lepas dia jemput tu, dia tidur, dia sambung tidur. Dia tak tahu apa jadi lepas tu. Selepas ada suara garau yang panggil dia nak masuk rumah. Jadi dia tidur menghadap, pandang belah atas, katil belah atas. Dia tidur menghadap, dia tak tidur menghadap dinding. Dia tidur pandang atas lah. Jadi dia tersentak dengan sama juga macam saya kena. Katil digoyang. Dan katil digoyang, dia tak kuat, digoncang kuat. Dia tersedar. Bila dia tersedar, betul-betul depan pintu dia tu pocong. Okey, depan pintu bilik dia pocong. Pocong tu datang ke arah dia. Pocong tu datang ke arah dia sambil melompat. Dia kata betul real dia nampak. Sambil melompat pocong tu. Pocong tu yang lebih menakutkan lagi, pocong tu baring sebelah dia. Alamak, tingkat atas kan? Tingkat bawah. Tingkat bawah? Tingkat bawah. Pocong tu duduk sambil baring. Terus baring kat sebelah dia. Okay. Jadi semasa dia baring tu, barulah pocong tu dia bercakap tau. Dia berdialog dengan kawan saya. Tapi kawan saya ni dia dalam keadaan kaku. Dia tak boleh nak tidur, mata dia tak boleh nak tutup. Dia terkaku. Okey, dia terpandang atas, mata dia tak boleh nak tutup. Dia terkaku, dia kata macam seolah-olah kena ketindih kan. Mata tak boleh nak tutup, lepas tu badan dia tak boleh nak bergerak.
Tapi pocong ada sebelah dia ni. Pocong baring sebelah. Betul-betul baring sebelah dia. Okey, jadi pocong ni berdialog dengan dia. Pocong ni cakap dengan suara yang garau. Dengan suara yang garau, pocong ni bercakap dalam bahasa baku, dalam bahasa lama. Kan, orang dulu punya bahasa. Dia cakap, kamu semua ada di sini, tempat aku jadi panas. Kamu masuk dalam ni, kamu masuk tempat aku, kamu musnahkan tempat aku. Itulah bahasa dia. Lepas tu dia kata, aku berdendam dengan kamu semua, aku akan hancurkan kamu semua. Sebab kita orang sekolah agama, jadi kita orang ada baca Al-Quran kan. Jadi mungkin tempat tu tempat dia dan kawasan tu kawasan dia. Jadi bila masuknya kami dekat situ, mungkin tempat tu menjadi panas lah, tempat dia kan, tempat tinggal dia. Lepas tu dia menangis, pocong tu menangis, pocong tu ketawa, menangis, ketawa kan. Kawan saya ni terdiam lah, terkaku, tak boleh buat apa. Lepas tu pocong tu menghadap betul-betul kepala dia. Pocong tu betul-betul menghadap kepala dia. Pocong tu macam berbisik tau, tapi dia bukan, dia macam, dia suara dia macam dia suara-suara serak kan, suara serak berbisik. Itulah kejadian 2 malam berturut-turut yang terjadi pada kami serumah. Rupanya jadi malam tu kawan saya pun malam tu dia tak sedar, dia kata dia macam pingsan. Kawan saya yang bilik yang pertama ni, dia macam pingsan, dia tak sedar pukul berapa. Tiba-tiba je dah pagi. And then bila bangun pagi tu, semua yang malam tu semua yang muka pucat saya ingat. Bila kawan makan sebilik saya tengok muka pucat. Bilik kedua muka pucat. Bilik pertama tu lagilah, saya cakap lah, lagi pucat. Lagi pucat. Jadi kita orang ni pun memang dah agak lah. Kita orang yang tak kena ni memang dah agak lah. Kita orang cakap, malam tadi ada apa-apa jadi ke? Dia kata jangan cerita kat sini lah. Dia kata jangan cerita kat sekolah nanti dia. Jadi bila selepas kejadian tu, rupanya bukan rumah kami je yang digacau, rumah kami je yang diganggu. Banyak rumah-rumah pelajar lain yang diganggu. Dan kami dapat maklumat daripada penduduk-penduduk sekitar kat situ, taman tu memang top dengan pocong. Ada satu taman dekat Jasin ni memang top dengan cerita hantu pocong. Jadi bila ustaz pun dah tahu, ustaz kumpul malam tu selepas balik sekolah, sebelum waktu maghrib, ustaz kumpul semua pelajar untuk baca Yasin lah. Okey, untuk baca Yasin, and then ustaz ambil garam untuk taburkan sekeliling sekolah. Jadi selepas tu dia ada lagi perkara-perkara yang aneh lah jadi pada kami semua. So 2 hari tu je lah diganggu. Ya betul, 2 hari betul-betul je yang jadi, yang betul-betul kena. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi. Cerita ni letih lah. Letih, penat. Banyak jam sikit. Okay, so memang hari ketiga, keempat tu tak ada cerita lah. Lepas hari ketiga, hari keempat tu alhamdulillah semua pelajar rasanya kita orang pun selepas kejadian tu kita ambil kita orang cakap okey lah, lepas ni tak nak tidur dalam bilik lagi, lepas ni nak tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Jadi kita minta bentang tilam dekat depan ramai-ramai, apa-apa jadi pun kita semua kena. Itulah. Ya tu. Kalau seorang dah terkena, kejut yang lain, kamu ramai-ramai. Betul. Betul. Legit Okay, lepas dah kena semua tu kan, cerita satu rumah dah tahu. Ada tak cerita versi yang budak rumah lain yang Syami tahu? Betul, ada juga yang saya tahu. Kawan rumah sebelah saya. Kawan rumah sebelah saya pula yang kena dia lain juga. Rumah saya ni dengan rumah dia, saya nampak rumah dia beratas lah. Maknanya
dia kan berbukit kan. Bilik saya dengan bilik dia, saya nampak bilik dia. Maknanya saya tidur kat bilik saya tu, dia akan nampak rumah dia, bilik dia, rumah sebelah. Jadi kawan saya ni dia lembut-lembut sikit. Biasalah kan dia lembut-lembut sikit. Dia lembut-lembut sikit, macam tu kan. Kisah dia terjadi pada dia sendiri. Satu malam tu, dia kata dia tak ingat malam bila. Okey, satu malam terjadi pada dia, dia bangun malam. Dia kata dia nak buang air macam tu. Jadi dia buang air, dia masuk tandas. Dia ni suka nyanyi. Dalam bilik air ni dia suka nyanyi. Untuk hilangkan takut. Tapi dia tak sedar berapa jam, berapa pagi macam tu. Okay, jadi sedang dia nyanyi-nyanyi tu, ada orang sambut dia nyanyi. Tapi dengan suara yang garau, dengan suara yang lain dia kata kan. Tapi dia expect tu kawan-kawan lah. Dia expect tu kawan-kawan. And then bila dah habis buang air, dia buka je pintu tandas tu. Yang dia ingat masa dia buka, dia tarik je pintu tandas tu, pintu toilet tu. Dia kata yang dia ingat betul-betul berdiri kat depan pintu. Sama juga hantu dia, hantu pocong. Betul-betul berdiri kat depan pintu dia. Itulah last yang dia kata dia ingat. Dan dia sedar kawan-kawan satu rumah dia angkat dia. Kawan-kawan rumah satu rumah kata dia tensan. Dia ni lemah semangat dan lembut. Jadi dia lemah semangat. Betul-betul depan pintu dia kata dia buka je pintu tandas tu. Betul-betul depan pintu dia, depan pintu tandas dia, senyum dia ni panjang sampai ke telinga. Senyum dia ke arah dia. Lepas tu dia dah tak sedar. Tinggi dah. Maknanya dia dah pensan lah. Itu bilik dia betul-betul, kalau saya keluar je daripada pintu belakang, pintu dapur tu, saya langkah terus masuk ke bilik dia. Maknanya rumah betul-betul ni berhadapan lah. Maknanya seiring dengan bilik saya. Memang saya akan nampak bilik dia. Dan kejadian tu pun berlaku, saya tak tahu dia cerita bila. Tapi selepas kecohnya Ustaz panggil untuk buat baca Yasin tu, macam-macam cerita lah yang kita dengar. Ada bilik ni macam ni, ada rumah ni macam ni, ada rumah ni macam ni. Macam-macam cerita lah keluar lepas tu. Maknanya bukan kami je yang kena satu rumah, malah ada yang lagi yang kena. Banyak yang kena. Tapi rumah korang ni paling hardcore lah kena. Saya rasa rumah saya lah yang paling hardcore kan. Sebab dia datang berdialog dengan kawan saya kan. Tidur sebelah lagi. Siap baca surat khabar. Jarang kita dengar hantu baca surat khabar. Rajin dia. Cik ilmu. Okay, so daripada cerita ni lah kan, satu aku boleh simpulkan, dia ni jenis happy go lucky tau. Kan, dia nak berkawan. Dia ni happy go lucky. Nak berkawan. Sebab tu lepas tu dia suka spend masa dengan orang kan. Luahkan perasaan. Okay, kalau ikut cerita pertama tadi kan, Syahmi dia tidur menghadap dinding, tapi benda tu buka lampu nampak bayang. Kalau fikir dari logik akal kau tak boleh nampak bayang dia. Sebab lampu kat atas. Kau berdiri kat tepi tu tak nampak bayang dia sebab lampu kat atas. Melainkan lampu tu dekat dinding. Betul. Tapi kejadian yang Syahmi kena ni, aku pernah kena. So aku rasa aku kena, aku fikir lampu kat atas, apa sebab bayang macam ni? Aku pernah kena. So aku percaya cerita dia. Jangan cakap kat video palatel ni kan. Palatel kan. Sebab aku dah kena, dah alami benda tu. So aku faham macam mana. Betul. So kalau yang apa ni, yang gulik-gulik tadi atas ni kan, langgar pintu tu, langgar loker tu. Aduh. Itu bagi aku, kalau aku kena, na'udzubillah min zalik. Betul. Tak, aku yang paling scare ni dia gulik-gulik lepas tu dia berhenti tengah macam ni. Dia auto jump scare terus tu. Aku kalau tu tergamam aku kejap. Kepala dia. Kalau aku macam pengsan lah.
Tak kalau aku tak payah aku nak pakai spek mata. Kan tengok kabur-kabur tu dah orang kata rezeki kan. Dah kejap dah tidur. Jangan fikir banyak. Kau pakai spek mata kenapa? Okey. Syami cerita kau ni memang betul lah hardcore lah. Betul. Kan? Jarang kita dapat cerita hardcore macam ni. Sebab bagi aku hardcore dah kita selalu dengar benda ni berguling, berlompat. Kan? Dalam masa 2 malam saja, dia lompat, dia guling. Siap luahkan perasaan. Panas lagi. Dia luar kan. Kesian dia. Aduh. Ui. Okey Syami, sebelum tu ada apa-apa pesan untuk kita punya viewer dekat Santai Chill? Okay. Still support Santai Chill. Sebab Santai Chill ni sangat-sangat best. Saya dah tengok dah video. Ada 140 lebih. Ini penonton setia. Betul. Kalau tahu saya tak lebih ni penonton yang setia. Thank you so much. Jadi memang saya dah mengikuti lah cerita Sam, cerita Irfan, macam-macam cerita yang saya dah itu yang saya terpanggil untuk berkongsi pengalaman saya ni kepada peminat-peminat Santai Chill. Jadi teruskan subscribe, teruskan like dan terus menonton, terus support brother kita ni. Okey betul. Okey Syami, mungkin dulu kan Syami kan sekolah agama kan. So apa kalau mesti ada ustaz dia suruh amalkan surah ni ataupun bacaan ni sebagai pendinding mungkin. Okeylah, kita ni kadang-kadang bila kita baca ada setengah ayat ataupun ada ayat-ayat yang apa orang panggil ayat-ayat yang khusus untuk halau ataupun untuk pendinding ni. Dan bila kita dalam keadaan takut atau kita dalam keadaan yang terancam ataupun takut, kita akan lupa. Kadang-kadang macam terjadi pada saya ni, saya automatik terlupa. Betul, lost. Jadi ustaz kata kita ambil paling basic sekali, benda yang kita memang daripada kecil kita amalkan, iaitu ayat kursi. Jadi benda tu yang paling yang kita boleh ingat, kita cepat kita niatkan supaya Allah lindungkan diri kita ni walaupun dengan ayat kursi tu. Even kalau dengan bismillah pun, kalau kita minta Allah lindung, insya-Allah Allah lindung. Betul. Ya tu guys, dengan bismillah pun tau. Lepas bismillah pun boleh. Tapi lagi baik kalau kita tahu makna dia. Betul. Betul. Sebab yang ayat kursi ni, aku kan ustaz dia beritahu, kalau kita tahu ayat kursi ni dia 8 kali mati. Maksudnya 8 kali mati berhentilah, tanda berhenti. Tapi kalau kita nak amalkan bila berhadapan dengan situasi makhluk ni, 9 kali berhenti. 9 kali. Yang ayat terakhir tu wasi'an kursi samawati wal ard, berhenti, baru tersambung, baru kita tekan yang belakang sekali tu. Yang itu yang ustaz aku beritahu lah. Sebab before this pun aku ada berhadapan minggu lepas aku berhadapan dengan situasi ni. So aku just bercakap, ialah bila kita dalam keadaan cemas, kita memang tak tahu nak buat apa. Cuma nasihat aku dah pernah dalam secara live bila berhadapan benda tu, pertama kau kena yakin dalam diri ni Allah tu ada. Kau tak rasa tenang. Memang semeremang juga benda tu depan aku masa tu. Kan, tenang je, relax, tenang. Yakin pada Allah. Baca. Dia pun takkan, selagi kalau kita yakin benda dalam hati Allah tu ada, dia takkan berani nak buat apa lagi kan kita. Sebab kita dah tahu kita letak hati kita kepada Allah untuk bantu kita. Itu yang aku alami minggu lepas lah. Itu aku experience. Lalu aku paling basic Al-Fatihah lah. Betul. Al-Fatihah pun is okay ke? Ni bukan untuk masa kita jumpa hantu kan. Sembahyang pun sama kan. Betul. Apa guna kita baca tak faham kan. Okay guys. Terima kasih kepada Syami sebab sudi berkongsi dengan kami. Nanti mungkin ada cerita, boleh cerita lagi. Ya tidak? Betul. Ada cerita lagi kami? Sebenarnya saya ni banyak sangat pengalaman. Alamak. Nak part 2 tak? Kalau part 2 boleh tak? Ya? Kalau nak part 2 lepas ni? Boleh. Bagi komen lah. Komen. Komen. Kalau banyak aku buat, kalau tak banyak aku tak nak buat. Kita tutup kedai kan. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe dan jumpa pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.